Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ingat. Nak tahu apa yang nak cikgu kongsikan pada hari ini? Jom. Pada kali ini, cikgu akan berkongsikan berkaitan dengan tajuk proses pembuatan keputusan. Okey, pertama kita lihat dulu apakah itu takrifan pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ialah satu proses untuk menyelesaikan masalah. Okey, pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan perlu memilih alternatif terbaik. Pembuatan keputusan perlu memilih daripada beberapa alternatif yang telah disenaraikan. Okey, selepas kita tahu tentang takrifan pembuatan keputusan, kita perlu tahu pula jenis-jenis keputusan. Okey, keputusan boleh dibagikan kepada jenis keputusan rutin dan jenis keputusan tak rutin. Okey, apa beza antara keduanya? Okey, yang pertama, keputusan rutin. Okey, keputusan rutin ialah keputusan yang kita buat untuk menyelesaikan masalah yang kerap berlaku dalam organisasi. Rutin ialah masalah yang sering kali berulang. Masalah-masalah yang sama yang sering kali berulang. Okey, untuk masalah jenis keputusan rutin, masalahnya adalah berdasarkan masalah yang berstruktur dan boleh diprogramkan. Okey, pembuatan keputusan rutin mempunyai risiko yang kurang dan biasanya melibatkan pengurusan peringkat bawahan. Contohnya, penyelia pengurusan akan menambahkan pengeluaran pada waktu perayaan kerana biasanya akan berlaku peningkatan permintaan pada musim perayaan. Itu maksudnya rutin. Waktu-waktu perayaan, sale akan meningkat. Permintaan makin bertambah. Itu yang dimaksudkan jenis keputusan rutin yang memang akan berlaku. Okey, yang kedua, keputusan tak rutin. Okey, keputusan tak rutin ialah bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang jarang berlaku. Ia melibatkan penyelesaian masalah baru yang belum pernah berlaku. Masalah yang tidak dijangka. Dan keputusan tak rutin merupakan masalah tak berstruktur dan tak boleh diprogramkan. Contoh masalah jenis keputusan tak rutin ialah seperti pandemik COVID-19. Okay, masalahnya kita tak jangka COVID-19 akan menyebabkan masalah pengangguran, ekonomi meleset. Itu ialah masalah tak rutin yang tak dijangka dan tak boleh diprogramkan. Okey, untuk keputusan tak rutin, dia boleh dibahagikan kepada adaptif dan inovatif. Okey, adaptif ialah tindakan pengubahsuaian ke atas keputusan rutin. Contoh, masalah pekerja yang sering datang lambat ke tempat kerja ialah memberi surat amaran kepada pekerja yang terlibat. Manakala pekerja yang baru sekali datang lambat ke tempat kerja hanya perlu diberikan amaran lisan sahaja. Oleh itu, pengurus perlu memilih jalan penyelesaian yang terbaik dan menyesuaikan jalan penyelesaian tersebut dengan masalah yang sering dihadapi. Okey, inovatif pula merujuk keputusan yang diambil berdasarkan satu pendekatan baru dalam proses penyelesaian masalah. Okey, inovatif adalah untuk menyelesaikan masalah yang jarang berlaku dalam organisasi. Contoh, jawapan terhadap persoalan mengenai reka, bentuk dan ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh barangan baru yang perlu mempunyai ciri kreatif dan inovatif. Okey, dah tahu tentang takrifan pembuatan keputusan, kemudian jenis keputusan dan yang terakhir ialah berkaitan dengan proses pembuatan keputusan rasional. Okey, untuk proses pembuatan keputusan rasional kita ada 6 proses, iaitu
Yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, mengutip data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menjana alternatif. Yang kelima, menilai alternatif. Dan yang terakhir ialah memilih alternatif. Okey, untuk yang pertama, mengenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah ialah jurang pencapaian di antara matlamat dengan pencapaian sebenar. Okey, pengerus perlu kategorikan masalah yang wujud, sama ada masalah utama atau masalah sampingan. Contoh, masalah hasil jualan syarikat diperolehi semakin merosot pada suku kedua dalam tahun 2018 berbanding dengan suku tahun pertama pada tahun 2018. So, pengurus perlu mengenal pasti dulu masalah dalam syarikat. Okey, proses yang kedua ialah mengutip data. Okey, data boleh dibahagikan kepada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Dan dia boleh diperolehi daripada sumber dalaman atau sumber luaran. Okey, sumber dalaman melibatkan kapasiti pengeluaran, bilangan buruh, jenis kemahiran buruh dan kuantiti bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran. Sumber luaran pula melibatkan peluang pasaran, persaingan dan keadaan ekonomi semasa. Okay, data juga boleh dibahagikan kepada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah data mentah yang belum diproses lagi. Dan sumber sekunder ialah sumber kedua yang kita dapat maklumat daripada data yang telah diperolehi. Okey, contohnya, syarikat perlu mendapatkan data jualan pada setiap tahun pada suku tahun pertama dan kedua pada tahun 2018. Dapatkan data jualan syarikat. Okey, yang ketiga, menganalisis data. Okey, menganalisis data pula ialah tindakan pengurus membuat penilaian terhadap data yang telah diperoleh. Okay, data boleh diproses menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Okay, data yang belum diproses dikenali sebagai data mentah yang menjadi nilai tambah terhadap maklumat yang berguna. Contohnya, punca hasil jualan merosot adalah disebabkan oleh persaingan yang tinggi dan menyebabkan bahagian jualan yang diperoleh oleh syarikat pada suku pertama tahun 2018 telah ditembusi oleh pesaing lain. Kesannya jualan syarikat merosot. Okay, untuk menganalisis data kena ada maklumat yang tepat. Okay, yang seterusnya ialah menjana alternatif. Okey, beberapa alternatif yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul boleh ditentukan. Okey, maklumat yang relevan dan mencukupi perlu dikumpulkan untuk membina alternatif untuk menyelesaikan penyelesaian yang sesuai. Okey, contoh masalah jualan merosot menentukan strategi menghadapi pesaing, termasuklah menurunkan harga jualan. Okey, kemudian menilai alternatif. Okay, menilai alternatif ialah menilai semua alternatif penyelesaian yang telah dibentuk secara satu persatu dengan memberi wajaran kepada alternatif tersebut sama ada positif atau negatif. Penilaian juga dibuat berdasarkan kekuatan dan kelemahan alternatif. Kriteria penilaian berdasarkan kecukupan dan boleh dilaksanakan dan secara realistik. Dan yang terakhir ialah memilih alternatif. Hasil penilaian berdasarkan nilai wajaran yang diberikan terhadap setiap alternatif membolehkan pengurus memilih alternatif terbaik. Alternatif merujuk langkah yang akan diambil oleh peringkat pengurusan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Contoh,
Pengurus memilih alternatif menebusi pasaran baru sebagai tindakan meningkatkan jualan. Okay, so untuk proses membuatan keputusan rasional, kita perlu ada alternatif, memilih alternatif yang tertentu. Kemudian kita tengok dulu mana satu alternatif yang sesuai. Kita tengok pro and con, positif dan negatif, kekuatan dan kelemahan sebelum kita memilih alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pelajar-pelajar. Jangan lupa share, like, komen and subscribe channel Cikgu Ina. Semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Jumpa lagi. Bye.